Right, buka muka surat 79, page 79, okay, in your textbook. Okay, you can see there few notes, ada beberapa nota atas ni. Okay, nota ni untuk bantu kamu buat ayat. Right, but then kita nak fokus dekat bawah ni, cerita gagak ni. Jadi, I will close this one. I will close the notes. Okay, kita tutup supaya tak ganggu. Alright. Okay. Okay, jadi kita memang fokus dekat cerita ni je. So first, bila kita dapat soalan macam ni, okay, mula-mula sekali tengok gambar. Tengok betul-betul gambar. Look at all the pictures. Okay, look at, please observe. Perhatikan gambar tu. Okay, mula-mula kamu dah nampak. Okay, apa watak yang ada dalam ni? You can see what are the characters. Or what is the character of the story. Okay, apa karakter watak dalam cerita ni? Watak ni adalah sama ada manusia atau haiwan, kan? Kalau tengok kat sini, crow ni je. Crow tu gagak. Okay, gagak ni je watak dalam cerita ni. Okay, tak ada haiwan lain. Hanya seekor gagak. Dan gagak yang sama daripada awal. Okay, daripada nombor 1 sampai nombor 7, kan? Alright. And then, kemudian perhatikan yang lain. Okay, keadaan masa ni. Okay, dekat mana dia ni? Okay, nampak dia macam dekat kawasan yang terang. Kawasan yang cuaca pun macam terang je. Okay, bukan cuaca yang mendung ke apa. Right. And then, kemudian ada nampak. Tengok satu persatu kotak ni. Okay, yang ini dia tengah berfikir. Betul? Dia tengah berfikir pasal tentang air. Yang ini, okay, dia nampak ada balang air. Yang ini dia bertenggek, dia duduk atas balang air tu. Okay, dia cuba nak minum. Tapi tak dapat, nampak? Paruh dia tak sampai ke bawah. Alright. Okay, yang ini pula. Macam ni. Ada gambar mentol ni biasanya idea. Okay, dia fikir, dapat idea. Alright, and then dia buat apa ni? Dia masukkan batu dalam paruh dia. Okay, alright, and then dia masukkan satu-satu. Okay, lepas tu lama-lama, alright, batu tu pun penuh, air tu jadi tinggi. Yang ini dia fikir, dia senyum, dan tangan dia tengok, dia thumbs up, maknanya dia tunjuk macam ni, kan, maknanya dia bagus lah. Okay, alright, so basically cerita ni pun kamu pernah dengar tentang gagak, seekor gagak yang kehausan nak cari air, gagak yang bijak, betul? Okay, so jadi dah tengok gambar betul-betul, baru kita tengok perkataan yang dia bagi. Alright, kotak yang pertama, hot crow. Okay, hot crow. Then water, pitcher. Then drink, little. Idea, pebbles. Rice, top. Quench, thirst, happy. Sebelum tulis, cari dulu makna-makna yang awak tak tahu. Okay, macam hot. Hot tu apa? Panas. Okay, crow, gagak. Water, dah tahu air. Pitcher. Pitcher ni mungkin perkataan baru bagi awak. Okay, jadi saya mudahkan saja untuk awak. Pitcher tu adalah balang. Alright, pitcher balang. Then drink, minum. Little, sikit. Right, idea. Okay, idea lah. Okay, buah fikiran. Pebbles. Pebbles ni pun mungkin jarang dengar. Pebbles ni batu-batu kecil. Alright, okay, ni rise, meningkat. Okay, rise, menaik lah. Macam tu. Top, atas. Right, then quench, thirst. Quench ni hilang ataupun padamkan. Thirst ni dahaga. And then happy, semua orang tahu happy tu gembira. Bila dah tahu, okay, jadi kamu dah boleh agak ceritanya macam mana. Okay, cuba buat kesimpulan awal sikit. Cakap contohnya macam ni, cerita dia mungkin begini mula dia. Ada seekor gagak, dia haus, lepas tu dia nampak air ada dalam balang, kemudian dia nak minum tak sampai, dan dia fikir, right, and then dia ambil batu. Okay, lepas tu dia masukkan batu-batu kerikil tu, batu kecil tu dalam balang, dan baru dia dapat minum air. Jadi dia rasa dia hebat, dia bijaksana lah. Okay, so baru kita boleh mula cerita step by step. Alright, untuk lebih mudah, kita buat dulu jadual macam ni. Okay, supaya awak tak silap tulis, tak silap susunan, ataupun awak nampak apa benda yang awak cuba nak tulis. Okay, kita cuba susun jalan cerita dia. Okay,
So yang ini dah bagi dah. It was a hot day, there was a crow, he was so thirsty. Tak payah fikir dalam bahasa Inggeris, susah kan. Kamu yang tak biasa tak boleh nak fikir dalam bahasa Inggeris, tak apa, fikir dalam bahasa Melayu. Jadi kita mulakan dengan fikir bahasa Melayu sahaja. Okay, so ianya hari yang panas, ada seekor gagak, dia sangat haus. Kemudian apa jadi? Okay, step yang seterusnya, dia nampak balang air kan. Dia nampak balang yang ada air dalam tu. Kemudian apa dia buat lepas dia nampak balang tu? Okay, dia cuba minum. Okay, nampak balang, dia cuba minum. Kemudian tak dapat, tak sampai. Okay, tak sampai sebab air tu sikit sangat kan. Sebab air sikit. Alright, and then kemudian dia fikirkan idea. Okay, dia nampak batu. Okay, nampak batu-batu kecil. Alright, lepas tu dia ambil dan dia masukkan batu dalam balang. Okay, seterusnya dia dapat minum tak? Dia dapat minum. Hilang dahaga kan, alright, lepas tu dia rasa gembira lah dah dapat minum. Okay, gembira. Okay, itu cerita dia, simple je ceritanya. Seekor gagak, hari panas, okay, dahaga. So ini contoh, ini apa yang akan jadi. Okay, step by step, satu. Right. So bila dah ada yang ini, barulah kita fikir macam mana nak buat ayat dalam bahasa Inggeris. Kita dah nampak dah cerita kita tu macam mana. Kita isi dulu ayat yang pertama ni. It was a hot day. It adalah subjek. It. Okay. Was adalah linking verb. Was a hot day. Keadaan, maklumat hari tersebut. It was a hot day. Informasi. Hari tersebut adalah hari yang panas. Okay. It was a hot day. Okay, a hot day ni bukan objek kan. Dia adalah keadaan ataupun informasi ni. Ataupun adverb complement yang melengkapkan keadaan it ni. Alright. Okay, and then there was a crow. Okay, there was a crow tu takkan letak kat sini tau. Dia bukan dalam jadual ni. There was a crow adalah jadual dia yang ini. Okay, there was a crow. Kenapa was a? Sebab crow ni seekor. Dia tak boleh letak kat sini. Right, were ni ataupun are untuk banyak. So, there was a crow. Ada seekor gagak. Right, ini sambung. He was so thirsty. He was so thirsty. Dia sangat dahaga. Okay, dan kemudian tadi kita dah cakap lepas dia sangat dahaga, kita nak buat apa? Dia nampak balang. Alright, and then nampak. Okay, he nampak dalam bahasa Inggeris see, tapi sebabkan he past tense dia akan jadi saw. Dan saw tu adalah action verbs. Okay, he saw. Okay, dia nampak apa? A picture. Kat mana dia nampak? Itu terangkan lagi lah kat mana nampak. Under a tree. Biar pembaca tahu. Satu-satu kan. Baru pembaca boleh bayangkan apa yang awak cuba nak ceritakan. Okay, nampak balang. Kemudian alright, apa dia buat lepas nampak balang tu? Dia tengoklah dalam balang tu ada air ke tak ada kan. So, dia tengok, dia lihat. Okay, so he tengok dalam bahasa Inggeris, lihat adalah action verb. So, look. Okay, tapi kena tambah ed sebab dah lepas past tense. Ayat past tense. Okay, he look, dia tengok dekat mana? Inside the picture. Okay, inside the picture. Tengok dalam balang tu. Okay. So now next. Bila dia tengok. Okay. He tried to drink the water. Dia nak cuba minum lah bila dah tengok tu kan. So he cuba. Cuba bahasa Inggeris try. Jadi bila past tense akan jadi tried. He tried. Okay. To drink. Dia cuba nak minum. To drink the water. Dia cuba nak minum air tersebut. Okay. The water. Tapi air tu sikit pula. So, the water adalah subjek. The water. Okay.
was too little. Keadaan air tu. Okay. The water was too little. Alright. And then, jadi bila air sikit sangat, dia sampai tak nak minum air tu? Tak sampai kan. Jadi kita buatlah ayat, dia tak sampai. Okay. Dia tak dapat nak sampai air tu. So, he could not. Could not. Tak dapat sampai. Reach. Sampai dalam bahasa Inggeris, reach. He could not ataupun cecah lah. He could not reach the water. Okay. Ataupun he could not reach the water. He could not reach the water. Tak muat saya buat sini. Okay. He could not reach the water. Next. Bila dia dah tak sampai tu, dia fikirlah. Kan? Apa nak buat bagi sampai. Alright. So, dalam bahasa Inggeris, dia berfikir. Berfikir adalah think. Tapi dia akan jadi he thought. Past tense untuk think adalah thought. He thought for a while. For a while out. He thought for an idea. Okay, dia fikir idea lah. Buah fikiran dia fikirlah apa nak buat ni, nak bagi dapat minum air. Alright, and then dia ternampak lah batu. Kan ada kataan pebbles ni kita gunakan he saw. Dia nampak. He saw some pebbles. Okay. Nearby. Nearby. Dia nampak batu berdekatan. Okay. Alright. Apa dia buat lepas dia nampak tu? Dia nak bawa lah batu tu masuk dalam ni dia nak bawa lah batu tu untuk letak dalam balang tu kan. So dia bawa. He bawa bahasa Inggeris bring. Bila past tense dia akan jadi he brought. Okay. He brought. Okay. He brought the pebbles. Okay. He brought some pebbles juga. Dekat mana dia bawa? In his beak. Dalam paruh dia. Ceritalah kat mana dia bawa. Takkan dia nak pegang pula kan. Alright. So he brought some pebbles in his beak. Alright. Kemudiannya lepas dia dah bawa tu, dia buat apa? Dia jatuhkan. So he jatuh, drop. D-R-O-P. Tapi kena tambah P-E-D. Okay. Ejaan untuk past tense bagi drop. He drop them. Okay. Them ni apa? Pebbles tadilah. Alright. Them ni mereka. Dia jatuhkan batu-batu tu. One by one. One by one. Satu persatu. Into the pitcher. Jatuhkan satu persatu dalam balang itu. Okay. And then apa jadi bila jatuhkan? Aras air meningkat. Alright, so the level of the water, okay, rose, meningkat. Rose, meningkat naik, rose, okay, to the top. Meningkat naik atas, to the top. Okay, kemudian sekarang ni bila dah meningkat air tu, dia dapat sampai tak air tu? Dapatlah, tadi dia tak dapat sampai air kan. So kita buatlah he could reach the water. Okay. So now, apabila dah sampai, dia minumlah air tu. He drank. Minum. Minum bahasa Inggeris drink. Tapi bila pasal dia akan jadi drank. He drank. Untuk apa dia minum? To quench his thirst. Mana saya dapat perkataan dua ni? Daripada gambar ni tadi. Quench thirst. Okay. Drank to quench his thirst. Ataupun itu untuk hilangkan dahaga dia. Alright. Last kali happy. Kata happy. So, he felt happy. Sekejap He felt linking happy. Dia berasa gembira because of his wisdom, kerana kebijaksanaan dia. Alright, macam ni. Okay.